Baik, baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita kematian seorang warga emas yang mengalami kemurungan setelah disahkan positif COVID-19 yang ditemui mati di rumahnya dipercayai membunuh diri. Ini sekaligus mencetus persoalan bagaimana tahap tekanan warga emas ketika ini apabila menjadi salah satu golongan berisiko tinggi bagi jangkitan COVID-19. Itu belum lagi dengan faktor ekonomi dan persekitaran. Baik, kita terus bersama pengerusi Ikatan Komiti Selamat Tan Sri Lilang Tai bagi mengulas perkara ini. Selamat pagi, selamat tengah hari ya Tan Sri. Ya, selamat tengah hari Gigi. Ya. Warga emas pasti berasa tertekan atau terbeban dengan keadaan ketika ini yang meletakkan mereka sebagai golongan berisiko mendapat jangkitan. Pandangan Tan Sri, bagaimana mereka boleh melegakan sedikit rasa berkenaan untuk tidak melakukan sesuatu di luar kawalan? Ya, memang saya berpendapatlah bahawa apabila negara dan rakyat sekarang menghadapi ini krisis pandemik COVID ini, golongan yang amat terkesan ialah golongan tua, golongan warga emas. Apa yang saya dipahamkan apabila saya sempatlah berbual dengan ini beberapa golongan itu warga emas, mereka menyampaikan itu kepada saya lah, kerisauan mereka. Mereka rasa ini sunyi, mereka rasa ini gelisah, dan mereka juga menghadapi pelbagai ini tekanan. Apa tak lagi lah bagi golongan yang sakit, bagi golongan yang ada masalah penyakit yang itu kronik, dan setiap harilah mereka berharaplah bahawa masalah COVID ini boleh selesai secepat mungkin. Tetapi kita harus tahulah bahawa ini adalah satu masalah yang amat serius. Semakin hari semakin kes itu meningkat. So jadi saya rasa adalah sangat penting bagi ini kita untuk melakukan sedaya upaya lah untuk membantu golongan warga emas ini untuk memberikan sokongan psikososial, sokongan psikologi kepada mereka dan sebagainya. Tan Sri, kalau kita lihat ya antara masalah ketika ini adalah tidak boleh merentas negeri yang mana memisahkan sendiri ibu bapa itu dengan anak-anak dalam berbulan lamanya seperti PKP yang pertama, dan ia pastinya memberikan satu tekanan emosi kepada ibu bapa, kerinduan yang tidak bertepi kepada anak-anak serta ibu bapa ini. Dan bagaimana masyarakat setempat atau komuniti setempat boleh memainkan peranan bagi memastikan mereka ini keluar daripada kesunyian itu, Tan Sri? Ya, apabila PKP ini dilaksanakan, PKP 2.0 ini seperti mana yang dilakukan untuk PKP yang pertama, kita tahulah bahawa ada berbagai ini kekangan, dan ini salah satunya ialah tidak bolehlah merentasi itu sempadan tanpa mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa. Dan bagi ini golongan warga emas ini, mereka anggap ini sebagai satu perkara yang memang menyulitkan itu mereka. Ini kerana bagi mereka lah yang mempunyai ini cucu, anak dan itu sebagainya, mereka memang berharaplah bahawa mereka dapat peluanglah untuk bertemu dengan anak mereka, bertemu dengan cucu itu mereka. Dan apabila PKP ini dilaksanakan, jadilah ini memanglah merupakan satu ini tekanan kepada mereka kerana masalah tentang penjarakan itu fizikal, rentas sempadan yang dikekang dan itu sebagainya. So, jadilah saya berpendapat bahawa apa yang amat diperlukan itu sekarang ialah bagi pihak kerajaan, terutamanya pihak Kementerian ini Kesihatan, untuk memberikan ini perkhidmatan, memberi
ini sokongan ini ini sosial, sokongan psikologi itu kepada itu mereka. Dan saya diberitahu bahawa ini sedang dilakukan. Tetapi selain daripada ini, saya juga bercadang bahawa itu bagi mana-mana badan bukan kerajaan yang terlibat dalam aktiviti kesukarelaan, mungkinlah mereka juga boleh membuat ini program ini. Yang itu pertama ini untuk menyampaikan ini sokongan ini sosial, sokongan psikologi. Yang kedua ialah memberikanlah itu misalnya barangan itu makanan itu kepada mereka dan memberikan apalah yang golongan warga emas itu kehendaki. Ya, Tan Sri, akhir sekali sebelum kita berpisah, mungkin Tan Sri ada pesanan kepada anak-anak serta ahli keluarga, peranan mereka, apa yang boleh kita lakukan untuk menyokong ibu bapa kita yang mungkin tinggal sendiri di kampung halaman, apa yang mungkin boleh kita berikan semangat dan supaya mereka tidak risau, tidak gusar ketika saat-saat berperang dengan pandemik ini. Ya, saya rasa ini sebagai anak, memang beliau ada tanggungjawab lah untuk memberikan nasihat kepada ibu bapa itu mereka, terutama ni lah bagi anak yang menduduki jauh lah itu daripada ibu bapa, mereka itu misalnya bolehlah menghubungilah ibu bapa itu mereka melalui telefon, ataupun bagi itu mereka yang tahulah menggunakan ini gadget misalnya ada iPhone ataupun ada iPad, jadilah anak bolehlah menghubungilah, memastikan bahawa ibu bapa mereka dalam keadaan yang sihat, menasihati mereka jangan itu risau, dan mendoakanlah bahawa pandemik COVID inilah itu dapatlah selesai. Dan yang juga penting ialah aspek tentang itu vaksin lah. Itu memanglah vaksin inilah ini merupakan sesuatu benda yang akan ditunggu-tunggulah oleh banyak pihak, terutamanya golongan itu warga emas, kerana mereka inilah dalam golongan yang berisiko tinggi. So saya berharaplah bahawa apabila vaksin ini dapat diperolehi ini pada ini awal tahun ini, jadi selain daripada barisan hadapan, golongan warga emas ini, golongan berisiko tinggi ini akan juga diutamakan. Dan yang akhir inilah saya juga berpendapatlah bahawa bagi anak yang terlibat, mereka juga nak itu menerangkan itu kepada ibu bapa mereka bahawa oleh sebab mereka adalah dalam golongan yang berisiko itu tinggi, jadi adalah sangat penting supaya diadakan penjarakan ini sosial dan itu sebagainya. So jadilah saya rasa semua inilah boleh itu lakukan, dan apa yang patut dibuatlah oleh itu masyarakat kita ialah bahawa kita nak membuktikan bahawa kita adalah sebuah masyarakat yang ini penyayang dan itu sebagainya. Terima kasih. Baik, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Lee Lam Tai, iaitu pengerusi Ikatan Komiti Selamat dalam mengulas dan berkongsi pandangan mengenai keselamatan warga emas dan juga tahap psikologi mereka ketika ini.